Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam Misteri to Orto. Kelam kabut dibuatnya hari itu, walaupun hari itu hari Sabtu. Bangun awal pagi, kena siapkan anak-anak. Anak yang sebelum pula ada acara sukan di sekolah. Kena dihantar sebelum dia menuju ke hospital untuk overtime, membuat color coding dan juga menyusun fail serta dokumen di bilik Ketua Jabatan Ortopedik di klinik pakar. Walaupun dia seorang jururawat, Roziah juga ditugaskan untuk menjadi pembantu peribadi kepada Ketua Jabatan. Sudahlah sibuk dengan tugas hakiki seorang jururawat, ditambah pula dengan tugasan sebagai pembantu peribadi menguruskan pelbagai hal ehwal pesakit Datuk Ma'ruf. Termasuklah temu janji pesakit dan jadual mingguannya. Mahu saja dia pencen awal. Jika tidak dikenangkan susah payah menjadi penjawat awam, mahu saja dia duduk di rumah menjadi suri rumah. Sangat parah. Dengan kerenah Datuk, kerenah pesakit, makin teruk sakit lututnya. Lagipun dia bukannya muda remaja lagi. Setiap langkah yang diambil adalah amat memeritkan. Usai solat Zuhur, Roziah mengambil kesempatan untuk duduk berehat di kaunter klinik sambil menonton rancangan mengundang bosan setiap lelaki di TV1 yang ditayangkan. Hanya saluran itu yang ada. Lagipun, sudah tidak apa yang perlu dilakukan. Hanya menunggu pukul 3 sebelum beredar. Khusyuk dia menonton program Bual Bicara itu sebelum disapa oleh Syidah, juga jururawat. Kesempatan itu dilakukan Syidah untuk berbual kosong selain menjalankan perniagaan tudungnya. Taktik, sembang-sembang hilai tawa, bawa keluar handphone, tunjuk gambar jualan. Bertukarlah topik mereka kepada sesi jual beli. Murah ni kak, sampai terus jadi kilang dekat Vietnam, kata Syidah membuat promosi. Akak nak yang ni, cantik, boleh pakai masa kenduri, kata Roziah. Alah, yang ni stok tak ada, kena tunggu pertengahan bulan depan kalau akak nak. Akak ambil lah yang lain. Yang ni Syidah cuba mendapatkan juga jualan pada hari itu. Bukan esok, bukan lusa, apatah lagi pertengahan bulan depan. Akak suka yang tadi tu lah. Akak nak juga tudung tu, kata Roziah tetap bertegas dengan pendiriannya. Syidah terus muncung kerana gagal mempengaruhi Roziah dan terus akur. Syidah terus membuat sedikit catatan tempahan, lalu beredar ke bilik untuk menyambung kerjanya. Sensus waktu menunggu para pesakit. Roziah terus menonton sambil mengurut lututnya. Sesekali dia tergelak kecil. Tiba-tiba Hafizan, seorang kerani yang turut berada di klinik membuat overtime, kerja-kerja perkeranian, menyapa Roziah yang sedikit leka. Kak, saya nak balik dah. Kang tutup lampu dengan kunci sekali bilik-bilik . Dah pukul 3, tak perasan kak. Okey, tunggu Syidah kejap. Kak, nak pergi toilet jap sakit perut lah, ujar Syidah tergesa-gesa ke tandas perhampiran yang tak berapa hampir sambil Roziah ketawa kecil melihatnya. Pergi doreh, akak nak tutup bilik bos. Roziah pun bangun lalu masuk ke bilik Datuk. Terdapat beberapa fail yang terlupa disimpan tadi, disimpan Roziah. Diperhatikan sekeliling jika ada yang bersepah atau tertinggal. Dalam ketenangan klinik itu, tiba-tiba Roziah terkejut apabila sebuah troli barang yang kosong bergerak melintasi kaunter klinik. Berkeriuk bunyinya. Berderau darah Roziah. Barangkali Cik Mat baru balik menjual kuih di wad. Dia bergurau ni. Dia beristighfar dan tak berhenti daripada bersawat mencari kekuatan. Ketika itulah dia merasakan seperti Syidah itu kurang mengambil makanan berfiber tinggi. Mengambil masa terlalu lama untuk melepaskan hajat. Roziah buat-buat sibuk di dalam bilik itu. Sedangkan kerja semua sudah selesai. Habis fail, alat tulis diambil dan disimpan berkali-kali.
Baru saja dia mendapat ketenangan, matanya ternampak pula segulung pita pelekat Durapo bergolek dari atas kaunter lalu terjatuh ke lantai. Sangat lembut pergerakannya. Habis saja dia memerhatikan kejadian aneh itu, satu hentakan kedengaran seperti sesuatu dihempas ke atas troli besi tadi yang sememangnya kosong. Terkejut, terasa bagai nak pingsan. Kakinya bagai dikunci, hanya berlegar di dalam bilik itu. Mulutnya terkatup daripada berkata-kata. Matanya meliar mencari-cari, tapi lehernya takut untuk menjenguk mencari apa yang dicari. Tiba-tiba sebatang pen melayang ke atas kaunter, lalu terhempas kaku di situ. Bagai dicampak seseorang dari sebalik sana. Siapa yang ingin menggurau? Baru kepalanya ligat berfikir, sebatang lagi pen tercampak. Kali ini mengenai troli besi tadi, mengeluarkan bunyi yang mengejutkan. Matanya berhenti daripada melihat. Tidak berani untuk memandang keluar. Setelah beberapa minit, Roziah memberanikan diri keluar. Syida masih tidak nampak bayangnya. Troli, pita pelekat dan pen-pen tadi masih di kedudukan yang sama. Dicapainya remote control TV, lalu ditutup TV tersebut. Roziah terkejut. Disapa dia di arah belakang. Muncul seorang tua berbongkok tiga, berpakaian serba putih, berkopiah dan bertongkat dengan tangan bersimen POP. Bersama seorang perempuan tua bertelekung putih kusam. Isterinya mungkin. Maafkan pakcik buat kata kejut. Sebenarnya pakcik datang petang-petang ni. Nak, pakcik kalau nak tukar appointment, hari Senin pagi pakcik. Hujung minggu tutup. Roziah memotong cakap pakcik tua itu. Dan serkap jarang. Bercampur geram dan takut. Bukan, pakcik nak tukar simen ya. Dah lama pakcik pakai. Dah busuk, bergulai dah. Cuba kau tengok kan. Kata pakcik itu sambil menyua lengannya ke muka Roziah. Nak termuntah Roziah, tapi ditahannya. Terasa berpinar. Perempuan tua yang daripada tadi asyik tunduk ke lantai, tiba-tiba memandang Roziah. Terbuntang matanya sambil menyeringai. Roziah terasa mahu menjerit, tetapi tekaknya tepu. Lagi satu Ustaz Nas, makcik ni suka tudung tadi tu lah. Dia nak juga tudung tu. Boleh pakai masuk kenduri. Kata orang tua itu terus menyeringai. Lalu kedua-duanya menghampiri Roziah. Tolong pakcik, saya tak boleh lari. Lutut sakitnya. Kata Roziah sebelum rebah. Syidah yang telah leka berborak dengan rakan satu watnya satu masa dahulu di lobi, menjumpai Roziah dalam keadaan terbaring dan kebingungan di atas troli barang sebelum ditertawakan. Itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.